Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Yang berbahagia lagi dikasihi Al-Fadil Ustaz Azfar kita selaku Imam Raudhatul Ulum, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan semula oleh Allah dalam pengajian kita, pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sambung pada hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh muka surat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, yakni berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Ishaq Sa'd ibn Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrata bin Kalab bin Murrata bin Ka'b bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu, ahadil asharati al-mashhudi lahum bil jannah. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'i min waj'in ishtadda bi. Faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thuluthai mali. Qala sallallahu alaihi wasallam la. Qultu fashatru ya Rasulullah. Faqala la. Qultu fathuluthu ya Rasulullah. Qala la. Qala ath-thuluthu wath-thuluthu kathirun aw kabirun. Innaka in tadhar warathataka aghniya'a khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Qala faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhallafu ba'da ashabi. Qala innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarrabika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum
ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه. Panjang hadis ni. Tengok maklum macam faham dah, tak gaduh dah. Kira langkau masuk hadis terus wah. Baik. Maksud hadis daripada Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, dibaca dengan Waqqas. Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kalab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertemu keturunan dia pada Kalab, yakni sama tok nenek moyang dia dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Quraisy, yakni daripada Arab Quraisy. Salah seorang yang disaksikan sebagai ahli syurga. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu di antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, kata siapa? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menziarahiku pada tahun Haji Wada'. Haji Wada' iaitulah pada tahun, yakni pada tahun haji yang ke-10. Okey, pada tahun yang ke-10. Semasa aku menderita sakit tenat, yakni kata Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun ke-10 Hijrah, yakni tahun berlakunya Hajjatul Wada' ataupun boleh dibaca dengan Hajjatul Wida'. Dua-dua boleh baca, baris fathah ataupun baris kasrah. Tahun ke-10 Hijrah. Semasa aku menderita sakit tenat, lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, penyakit aku ini bertambah tenat. Bila mana Nabi mai ziarah dia, dia habaq kat Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya penyakit aku ni koh lama, koh teruk, kuih lama, kuih tak larat, kuih lama, kuih tenat wahai Rasulullah SAW. Maka di sini para ulama mengatakan bahawasanya hukum dia harus kita bagi tahu tentang sakit yang kita alami dengan tujuan supaya kita ni nak orang tersebut mendoakan kita. Nak orang tersebut mendoakan kita. Apatah lagi kalau orang yang mai itu orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, maka ketika itu lagilah digalakkan. Adapun kalau habaq tu dengan tujuan semata-mata bukan nak orang doa saja, bahkan dia nak ambil kesempatan dengan kesakitan dia, dia nak ambil reta dunia, bolot reta dunia, maka hukumnya adalah dicela oleh syarak. Sedangkan aku mempunyai harta, kata Sa'ad, ya Rasulullah, aku ni sakit tenat nazak sangat ni ya Rasulullah. Sedangkan pada ketika ini aku mempunyai harta yang banyak. Maka di sini ulama kata hukumnya adalah harus kita mengumpulkan harta yang banyak. Hukum dia harus. Kerana sahabat Nabi pun ada yang kaya, yang mempunyai harta yang banyak. Dan harta yang banyak, suka kepada harta ini di antara salah satu daripada fitrah manusia yang Allah Ta'ala campakkan dalam diri kita. Wal qanatiril muqantarah. Ini sifat dia, iaitu suka tengok reta ni kuih lama, kuih tambah, kuih lama, kuih banyak, kuih lama, kuih banyak. Ini sifat fitrah manusia. Tetapi tidak mempunyai warisnya kecuali seorang anak perempuan. Jadi adakah boleh aku sedekahkan 2/3 daripada harta aku? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak. Aku bertanya lagi, kalau 1/2, yakni setengah daripada harta aku? Jawab baginda, tidak. Aku bertanya lagi, kalau 1/3 wahai Rasulullah? Jawab baginda, tidak.
Jawab baginda 1/3 dan 1/3 pun masih banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan waris engkau sebagai orang yang kaya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka sebagai orang miskin yang terpaksa meminta-minta daripada orang lain. Jadi Nabi habaq ke dia, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kalaulah sebelum kamu mati, kamu tinggalkan harta yang sebaik-baiknya untuk kaum kerabat kamu, ahli keluarga kamu, maka itu terlebih baik daripada hang tinggal depa reta merdak pun tak ada, sehinggalah mereka nak kena minta-minta kepada orang. Jadi di sini ulama mengatakan bahawasanya dia mendahulukan ahli keluarga yang terdekat itu terlebih afdal. Anak pinak kita, dahulukan anak pinak kita terlebih dahulu. Bini kita ke, siapa-siapalah yang terdekat dengan kita, al-aqrabun, itu yang terlebih afdal. Kalau dah settle semua dah, maka nak bagi kepada orang yang jauh sikit kawan dan sebagainya, maka tak jadi masalah. Ni kalau nak bedak ke kawan, hak bini nak makan tak cukup. Ni satu benda yang dicela. Sesungguhnya engkau tidak membelanjakan sesuatu yang engkau niatkan itu demi untuk mengharapkan keridaan Allah, melainkan pasti engkau diberi pahala daripada perbelanjaan yang engkau keluarkan, sehingga kan apa yang engkau letakkan di mulut isterimu. Jadi kata Nabi SAW bahawasanya apa hak kita berikan kepada isteri kita makan, anak pinak ahli keluarga kita makan, maka tetap juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ulama kata makan minum ni benda harus, benda harus. Sekiranya kita makan sekadar makan saja, sekadar makan sahaja, sekadar minum sahaja, bagi hilang lapar, bagi hilang dahaga, maka ketika itu tak boleh apa-apa. Boleh hilang dahaga, hilang lapar saja. Tapi kalaulah kita makan, wahai Allah, ataupun niat kita makan ni dengan aku makan, aku dapat tenaga, boleh beribadah kepada Allah. Aku minum, dapat tenaga, boleh beribadah kepada Allah. Maka makan, minum kita, pakaian yang kita pakai dengan niat menutup aurat, cari redha Allah, maka semua perbuatan ini mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maklum duk makan saja tu niat, jangan makan saja. Jangan makan saja. Sebab apa? Sebab hadis ni membicarakan kerana makan minum tu benda yang mubahah, benda yang harus pada hidup kita. Benda harus saja, bukannya hidup untuk makan. Tapi makan tu untuk hidup. Maka bila makan niatlah, ya hai Allah, aku makan ni dengan niat, badanku tenaga apa semua, boleh main mengaji. Niat gitu, maka waktu makan tu boleh pahala dah. Boleh pahala dah. Tapi kalau makan beda nak beri cerah kenuri rumah kawan tu, ya boleh cerah lah. Boleh cerah sajalah. Sebab tu innamal a'malu binniyat. Apa hak kita buat tu gantung pada niat. Dan di sini juga nak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala punya nak bagi pahala kat kita malung. Sampai makan minum pun dia kira. Makan minum pakaian kita pun dikira. Kalau pakai tu semata-mata passion saja, tak boleh apa. Semata-mata ikut orang, tak boleh apa. Boleh ikut orang lah. Tetapi kalau dipakai itu dengan tujuan menutup aurat, nak menjaga aurat, nak menjaga ataupun nak menunjulkan kemuliaan, kehebatan Islam, maka dia beroleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wahai Rasulullah, aku bertanya lagi. Aku siapa? Aku Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, adakah aku akan ditinggalkan oleh sahabatku di sini?
Bila ni maklum Hajjatul Wada' berlaku pada tahun ke 10 Hijrah. Nah, hadis ni saya rasa baca dah betul hari tu. Baca lagi? Tak baca lagi. Nah, kalau baca dah pun malam ni ada lagi benda hak tak abang. Ada lagi benda yang tak abang. Khilaf dalam kalangan ulama, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas dia berhijrah. Ada yang kata dia tak hijrah. Ada yang kata hijrah, ada yang kata tak hijrah. Disebut dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah mengatakan bahawasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah sahabat yang hijrah ke Madinah dan wafat di Madinah Al-Munawwarah pada tahun lebih kurang 55 Hijrah, lebih kurang lagu tu. Pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dan dia wafat ni ikut riwayat daripada Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah. Wafat di mana? Wafat di satu tempat daerah nama dia Al-Aqiq. Aqiq ni tempat yang daerah dia lebih kurang dekat dengan Madinah Al-Munawwarah. Dia tak duduk dalam kota Madinah tapi luar sikit daripada Madinah, dekat-dekat dengan Madinah, dan dimakamkan di Jannatul Baqi' Al-Gharqad. Yang sembahyang jenazah dia adalah Marwan bin Al-Hakam, salah seorang gubernur yang dilantik pada zaman tersebut. Yang seterusnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardah adalah 6 orang sahabat yang dilantik sebagai ahli syura pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Yakni bila mana Sayyidina Umar dilantik jadi khalifah, maka dilantik 6 orang sahabat Nabi SAW sebagai kita kata senarai nama, list nama yang akan menggantikan Sayyidina Umar lepas dia wafat. Antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, lagi Talhah bin Ubaidillah, lagi sahabat Nabi SAW Zubair bin Al-Awwam. 6 orang semua sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Satu pandangan mengatakan sedemikian. Tapi dalam ni saya rujuk kepada guru kita, dan berdasarkan hadis ini juga menunjukkan bahawasanya Sa'ad bin Abi Waqqas dia tak wafat di Madinah tetapi wafat di Makkah Al-Mukarramah. Saya akan jumpa dia punya point dia yang mengatakan kata dia wafat di Makkah Al-Mukarramah. Baik, tengok tang hadis ni maklum. Maka bila mana waktu dia sakit, dia tanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, adakah aku akan ditinggalkan oleh sahabatku di sini?" Yakni di Makkah selepas mereka meninggalkannya dan kembali ke Madinah. Maksud dia apa? Wahai Rasulullah, adakah aku akan tinggal di sini? Yakni aku akan mati di Mekah selepas daripada kamu dan para sahabat buat haji. Adakah aku akan mati di sini? Maka di sini tuan-tuan, pasal apa dia tanya lagu tu? Sebab apa dia tanya macam tu? Disebutkan oleh Al-Imam Qadhi bin Iyad rahimahullahu ta'ala, Sa'ad bin Abi Waqqas dia tanya sebab apa? Yang pertama, dia takut disebabkan sakit dia tadi ni Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia mati di Makkah Al-Mukarramah, dan di Makkah adalah tempat ataupun negara yang dia pernah tinggal berhijrah dengan Nabi SAW. Maksudnya tempat hak dia pernah tinggal. Nah, kita kata barang hak kena tinggal ni barang yang kita kata tak baik. Bukan maksud kata Mekah tu tak baik, dah. Nak menunjukkan bahawasanya dahulunya Makkah itu dikuasai oleh musyrikin pada ketika tu. Adakah dia akan mati di situ? Sedangkan dulu di Makkah dia yang memerangi musyrikin. Satu sebab. Sebab yang kedua adalah apa? Di antaranya dia takut bahawasanya pahala hijrah dia ke Madinah Al-Munawwarah pada peringkat awal tu hijrah dengan Nabi tak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sini maklum dia main hukum tang ni. Apa hukum dia? Sahabat Nabi bila mana diperintahkan berhijrah, awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, ketika itu hukum dia adalah wajib berhijrah. Hukum dia wajib. Semua sahabat kena. Semua muslimin, muslimat hak ada waktu itu
wajib berhijrah dengan Nabi SAW. Cerita ada hijrah pindah. Tetapi yang dilakukan ataupun yang berlaku dalam hadis ini bila yang dia tanya, ya Rasulullah, adakah aku akan mati di Mekah Al-Mukarramah? Adakah aku akan tinggal di Mekah Al-Mukarramah selepas kamu buat haji wada', kamu dan sahabat balik ke Madinah? Baik. Haji wada' tahun berapa? Tahun ke-10. Fathu Makkah tahun ke berapa? Tahun ke-8. Jadi ulama mengatakan sekiranya sahabat balik semula ke Mekah selepas pembukaan Mekah, selepas Fathu Mekah, maka hukumnya tidak haram, bahkan dibenarkan oleh Nabi SAW. Maka di sini dia jadi bila? Sebelum ke selepas Fathu Mekah? Selepas. Tahun ke berapa? Tahun ke-10, 10 hijrah. Maka nak abang kata apa? Pahala dia hijrah nu dapat tak? Dapat juga. Dah dapat. Pasal apa? Dia hijrah, dia ikut perintah Nabi SAW dan dia balik semula mai ke Mekah Al-Mukarramah, mai buat Hajjatul Wada'. Dan ketika ini kata ulama juga, Sa'ad bin Abi Waqqas dia minta izin kat Nabi, ya Rasulullah, saya nak menetap di Mekah Al-Mukarramah. Atas apa? Ikhtiar, atas pilihan dia. Atas pilihan dia. Dan dibenarkan, diizinkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda mendoakan kebaikan berpanjangannya pahala ke atas Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ni balung tengok pada zahir hadis tu macam tak ada apa. Sebenarnya ada hukum di dalam hadis ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik, sambung lagi. Jawab baginda, engkau tidak tertinggal dan berbuat kebaikan yang engkau niatkan kerana Allah, melainkan akan bertambah dengannya. Dengan apa? Dengan kebaikan tu. Dengannya kebaikan tu. Darjat kemuliaan engkau. Mudah-mudahan dengan ketinggalan engkau di Makkah tidak ikut kembali ke Madinah, sebahagian orang akan dapat manfaat daripadamu dan sebahagian lain mendapat mudarat selepas mereka meninggalkannya dan kembali ke Madinah. Kemudian Nabi SAW berdoa, ya Allah, teruskanlah hijrah sahabatku dan janganlah jadikan mereka berpatah balik. Akan tetapi yang sedih ialah Sa'ad bin Khawlah diratapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana beliau mati di Madinah Al-Munawwarah. Soalan, pasal apa Nabi sedih dia mati di Mekah sedangkan Mekah tu kan baik? Sedangkan Mekah tu kan baik juga tempat dia. Kerana disebutkan bahawasanya kalau boleh Nabi SAW nak pulang bersama-sama dengan sahabat yang mai buat haji dengan Nabi pada ketika itu, nak balik sekali pi. Tak mau ada seorang pun yang tinggal. Nah, berapa bilangan sahabat yang buat ibadah haji wada', Hajjatul Wada', seramai 40,000 orang sahabat Nabi SAW. Baik. Yang kedua, pasal apa Nabi sedih ke atas dia? Nah, bukan Nabi tak suka dia mati di Mekah, tapi Nabi sedih sikit. Sebab apa? Kerana perlu kita ketahui bahawasanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardah adalah orang ataupun manusia yang terawal melemparkan anak panah, yakni busur panah yang pertama keluar pada jalan Islam adalah melalui siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Di mana? Di Mekah Al-Mukarramah, memerangi musyrikin fi sabilillah dan sebagainya. Di Mekah dia orang yang pertama darah mengalir fi sabilillah. Maka negeri yang dia memusuhi musyrikin di dalamnya pada suatu ketika dahulu, tetapi dia mati dalam negeri itu juga. Kalau boleh Nabi nak dia mati di Mekah Al-Mukarramah. Jadi di sini ada dua pandangan yang mengatakan melalui hadis ini daripada pembelajaran kita bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas
wafat matinya di Makkah Al-Mukarramah. Dan pandangan yang kedua disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, mengatakan wafatnya beliau di Madinah Al-Munawwarah. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat muhajirin yang terakhir wafat di bumi Makkah, di bumi Madinah Al-Munawwarah. Itu secara ringkas. Baik, keterangan Sa'ad bin Khawlah yang disebutkan dalam hadis ini menurut setengah pendapat telah memeluk Islam, tetapi tidak berhijrah dari Mekah. Ini setengah pendapat. Makna kata ada pendapat-pendapat yang lain mengatakan dia hijrah. Dia sempat dia masuk perang Badar dalam riwayat yang lain. Baik, dia orang yang keberapa masuk Islam? Sebahagian pandangan mengatakan dia orang yang keempat masuk Islam. Satu lagi pandangan mengatakan dia orang yang ketujuh masuk Islam. Maknanya daripada golongan yang awal beriman dengan Nabi SAW. Maka kesedihan Rasulullah SAW terhadapnya kerana dia tidak berhijrah. Pendapat kedua mengatakan, tadi pendapat pertama mengatakan, pendapat kedua dia telah berhijrah dan menyertai peperangan Badar. Kemudian dia kembali ke Mekah dan mati di sana. Maka kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya, maka kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya kerana ganjaran hijrahnya gugur, yakni terputus kerana dia kembali semula ke Mekah dengan pilihannya sendiri. Manakala pendapat ketiga mengatakan dia berhijrah ke Habsyah pada penghijrahan kedua dan menyertai peperangan dan lain-lain dan mati di Mekah pada Haji Wada' tahun ke-10 Hijrah. Berdasarkan ini, kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah disebabkan luputnya ganjaran hijrah yang sempurna kerana dia mati di Mekah Al-Mukarramah. Yakni ganjaran pahala dia dapat tapi tak full pahala dia. Dapat tak? Tetap dapat juga, tetapi taklah penuh seperti mana sahabat Nabi yang lain. Pengajaran hadis yang pertama, harus mengadu sakit dengan tujuan yang betul, seperti minta diubati atau untuk didoakan sembuh oleh orang yang saleh. Kemarin kita dapat berita siapa Haji Almarhum Haji Halim kita. Haji Halim yang ni pak mertua Ustaz Muttalib Ma'ruf, tutup wan angkat saya, meninggal sakit tua, aku tak silap saya, sakit tua dah. Katanya malam-malam dia naik kereta, bawa kereta pergi kot Kam Matang Poh, 2 pagi bawa kereta. Umur dia tu 2 pagi bawa kereta. Ni Allah Taala uji sakit macam-macam. Meninggal kemarin. Meninggal kemarin. Jadi kita sakit boleh tak mengadu ke orang? Boleh mengadu ke orang dengan niat apa? Dengan tujuan supaya minta diubati. Supaya kita pergi klinik lah. Doktor kata ni Mak Haji sakit apa ni? Tak mau abang, tak kita ikhlas. Ada abang tu. Ni 3 suku penyakit ke ni? Dan ni apa pasal pula ni? Mai klinik tak mau abang kat aku. Macam mana nak berubat? Maka harus hukum dia. Ni doktor ni, saya ni tapak tangan saya ni jeli lagu ni rasa kebas-kebas ni, doktor tolong cek sah. Harus hukum dia. Harus. Tak wajib pun, tak abang pun tak dosa. Hak jenis pipi, jenis bisu, tak tahu nak abang kena pergi tunjuk tangan dia. Doktor tu kertilah dia nak buat apa. Yang pertama dengan tujuan untuk diubati. Yang kedua supaya apa? Minta supaya orang yang soleh-soleh doa kat kita. Ni Tok Guru ni, saya ni masalah apa ni? Dia migrain. Sakit kepala kerak kan? Sakit kepala kerak, nak kata menikah, tak menikah lagi. Tak tahulah migrain pasal apa. Contohlah kita kata kan. Maka Tok Guru tu pun pegang kepala dia, membuih-buih apa habis orang. Maka itu di antara caranya ikhtiar, bertawassul. Dengan apa? Keberkatan doa orang soleh. Bertawassul boleh dan maklum, hukum dia boleh. Apatah lagi bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi boleh. Kita bicara dah baru ni di Matang Poh bab tawassul. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul. Ada sahabat yang bila mana sakit kepala,
dia pegang kepala maklum, kata apa? Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, izin Allah hilang sakit kepala. Hilang sakit kepala. Boleh tak kita buat? Boleh kita buat. Kaki nak putus dah, tapi kena pergi jumpa doktor lah, ketiak pun ketiak juga. Muhammadur Rasulullah, Muhammad, kaki nak putus dah, pergilah jumpa doktor. Ketiak kena ada juga. Di samping kita berdoa kepada Allah. Walaupun ada di sana mengatakan tawassul syirik, bid'ah dan sebagainya, maka dijawab oleh para ulama. Di antaranya Al-Marhum Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam. Bila cipta Nabi Adam tengok di pintu syurga ada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam pun tanya, wahai Allah, siapa Muhammad ni? Nama ni aku tak nak tengok pun, dah laku orang hak mula-mula cipta, lepas tu nama orang lain pula ada. Gimana ni? Mesti orang ni hak sempoi punya. Kan? Maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai Adam, sesungguhnya Muhammad ini adalah khatamul anbiya, penutup sekalian Nabi, sekalian Rasul. Maka Nabi Adam berdoa dan bertawassul dengan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bertawassul dengan Al-Abbas. Madinah satu ketika tak turun hujan. Maka bertawassullah mereka berdoa dan menyebut, wahai Allah, kami bertawassul dengan kebaikan yang ada pada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kau turunkan hujan di tempat kami, izin Allah turun hujan. Jadi bertawassul ni pada wasilah. Wasilah. Kata Syekh Al-Muhaddis Zahid Al-Kautsari rahmatullahi alaih mengatakan tawassul itu adalah perantara yang diguna untuk sampai pada matlamat dengan tawassul itu. Contohnya saya nak pergi jumpa Agung, boleh hantar WhatsApp terus ya? Ni tuanku, saya nak jumpa tuanku ni bila-bila kita pergi kena burger ke apa habis kurang dah aku tu. Tak ada. Saya kena habaq lu kat orang istana. Siapa panglima, tengku bendahari ke bendaharu ke apa habis orang tu dah. Maka mereka ni lah yang akan tahu, okey, kamu akan jumpa yang di Pertuan Agong sekian-sekian tarikh. Ni kawan hak duk atok tu wasilah lah tu. Perantara lah tu. Sebab apa? Kalau tak sabit dia, barangkali Agong, saya tak boleh jumpa Agong. Tidak tolong? Maka begitulah kita pun sama juga. Kan? Nak menikah, kena ada perantara. Ada. Apa dia perantara menikah? Kena ada wali. Wali tak ada jengkreng, biji goli mengantin tu. Kena ada wali. Wali itulah yang menyampaikan hasrat. Hak laki jadi suami pada si perempuan. Itu dia panggil wasilah. Bahkan ulama kata, hak duk bangkang wasilah tawassul ni, dia terlupa tiap-tiap hari dia duk tawassul. Apa dia tawassul? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Dengan kita sembahyang. Tak usah sembahyang. Pasal apa sembahyang? Tak payah sembahyang lah. Mesti kita kata sebab Allah sayang orang sembahyang, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendekatkan diri itu tawassul tu. Dengan kita sembahyang, mendekatkan diri kita, darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kata Imam Al-Baydawi mengatakan bahawasanya kamu buatlah apa-apa benda-benda yang baik yang mendekatkan kamu kepada Allah, menjauhkan kamu daripada maksiat, maka itu namanya tawassul perantara. Faham tak belum? Belum? Faham? Are you understand? Fahimtum? Fahimna, Masya Allah. Jadi orang Arab habis ke kampung Pelek ni. Ngaji kitab Riyadhus Salihin, 7 hadis cakap Arab dah kira-kira. Kalau khatam orang tak tahu lah. B, itu yang pertama. Yang kedua, harus mengumpul harta dengan cara yang halal dan tidak dianggap sebagai pengumpulan yang haram selama mana tuan harta menunaikan kewajipan daripada harta tersebut. Jadi kumpul harta halal, harus, boleh, tak jadi masalah. Bukan wajib kumpul harta. Bahkan Allah Ta'ala kata dalam Quran, jangan kamu lupa akan nasib kamu di dunia. Yakni dunia pun kena ambil juga. Harta kena cari. Pasal apa? Tak ada harta, anak bini nak makan apa?
Nah, bini kita, anak kita bukan jenis bangsa malaikat, jenis tak makan minum. Awak tak ajak tak? Bini saya malaikat. Dah gitu. Awak tak kerja ni, anak saya semua geng-geng malaikat, tak makan, tak minum. Semua martabat wali-wali semua. Tak ada. Tok wali pun makan. Jadi, cari reta dunia dibenarkan syarak. Selama mana dia gunakan harta itu pada jalan yang sepatutnya, maka dibenarkan. Tapi kalau dia cari reta dengan tujuan nak belanja pada jalan yang haram, maka pada ketika itu dicela oleh syarak perbuatan mencari harta tadi. Pasal apa ni hang nega banyak-banyak ni? Pasal apa? Dah dia kata saya nak buat kedai bar, nak buat kedai minum arak pol lebih kurang di mana? Di Pekan Penanti. Depa nak tutup di Kuala Lumpur, kita buka tang ni pula. Ni kuih tua, kuih bodoh pun bayar agak ni. Ada hak duk sebut dalam berita tu. Kan? Dia kata hak mana lagi mudaratkan negara. Tak tahu cerita ni Zimbabwe apa dah. Zimbabwe bukan di Malaysia dah. Antara rasuah dengan arak, hak mana lebih mudarat? Kita jawab dua-dua mudarat. Dua-dua yang mudarat. Dia nak menidakkan pihak berwajib supaya arak diharamkan jual di dalam negara, di kedai serba neka ni lah haram. Tapi dia bunyi kata tak patut sangatlah benda tu buat. Barangkali dia pun ada syubhat dengan toki arak barangkali. Ataupun dia syok dengan benda-benda maksiat, wallahu a'lam. Sedangkan dalam riwayat mengatakan al-khamru ra'sul khati'ah, bahawasanya arak itu bapa bagi segala masalah, yakni segala maksiat. Dengan minum arak dia boleh belah orang. Kawan kita baru ni kemarin dulu balik kerja, dia ni technician TMB. Anak tu imam masjid Ara Kuda, Ara Horse. Biar tu bahasa Arab dia panggil Aral Khail. Al-Khail tu kuda. Kan? Mana ustaz kan ni? Ara Horse. Ui, mana ni masjid mana ni? Ara Kuda ya, kan mana pun. Kan? Kena belah dengan satu orang hamba Allah mabuk. Cina katanya, wallahu a'lam. Mabuk pasal apa malu? Pasal mabuk mengikut mana? Awak dia makan tapai banyak kawan tu. Tak ada minum arak lah maklum oi. Tak ada orang makan tapai sampai mabuk walaupun dia penggemar tapai sekalipun. Jarang dengar mabuk minum ayak tapai, jarang. Minum arak. Barangkali Pak Haji lebih longgar selang ketak ni, dia nak kena orang hak mabuk belah dia dulu, baru dia kata bagus ke haramkan arak. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini adalah letak atas bahu semua orang yang beriman. Tak kira hang mana parti sekalipun, kerajaan ke, tak memihak kerajaan ke, cegah pada perkara maksiat adalah dituntut dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu baru nak haramkan arak. Cuba bayang tengok kalau nak buat hukum hudud, mampu melompat pok ni. Pok mana ni? Mereka yang benci kepada Islam, golongan munafik. Golongan munafik. Na'udzubillah. Jadi harta boleh cari dan belanja pada jalan yang sepatutnya. Baik. Dan tak boleh membazir. Apa maksud membazir? Ulama tafsir menyatakan membazir itu sekiranya dibelanjakan pada perkara yang bukan menjadi keperluan, maka dikira membazir. Tak semesti benda tu haram. Kalau dia belanja pada benda haram, telah lagi lah, memang termasuk membazir. Tetapi kalau dibelanjakan walaupun sedikit pada perkara yang tidak ada manfaat, maka tetap dikira membazir dan dicela oleh syarak. Dia ada keperluan dan juga kehendak. Kehendak ni yang masalah ni. Kan, keperluan tak banyak mana, tapi kehendak. Nak kereta besar, rumah besar, lagi apa besar, handphone besar, jam besar, kasut besar, baju besar. Tu jarang lagu tu. Dia nak hak lain lah. Jam mahal-mahal. Kan, spek mata 15,000 sebutir. Sebelah saja 15,000. Belah ni 15,000, 30,000. Allahu Rabbi. Pasal apa? Dia punya kehendak. Baik. 3.
keutamaan dalam berbelanja diberikan kepada keluarga terdekat menurut tertib. Kalau dia kahwin, hak tertib siapa? Tertib dia anak pinak dia dulu. Anak pinak dia dulu. Bila mana diberikan nafkah, yakni perbelanjaan yang secukup kepada anak pinak ahli keluarga dia, maka barulah berpindah kepada orang yang jauh sikit. Mak pak dia, kakak dia, abang dia, habis semua, maka barulah berpindah. Ni baru baca Ustaz Abid Liu. Dia buat satu hotel tadi Kuala Lumpur tu. Siapa-siapa yang main Kuala Lumpur dan yang pergi HKL, Hospital Kuala Lumpur, ataupun yang nak pergi buat rawatan di IJN, tak ada tempat nak menginap ataupun keuangan tak apa nak cukup sewa homestay, boleh halu-halu nombor hak dia bagi. Jadi maklum try tengoklah. Pasal apa tak maklum nak pergi IJN buat nak pergi buat rawatan tak saja nak pergi ronda-ronda boleh tidur hotel semalam. Tak lah, dengan syarat nak dapatkan rawatan. Kaya dah maklum, kaya. Nah, hotel tu satu malam hari silap-silap 300-400 satu malam. Nah, jadi dia ni kaya. Barangkali maklum ahli keluarga dia semua dah dapat dah hak wajib dia bagi, maka dia berikan pula kepada orang lain. Ni kelebihan orang kaya. Ada satu hamba Allah tu di Kepala Batas Bertam. Saya lupa nama dia. Dalam Facebook ada, muda lagi, awal 30-an. Dia ada stall burger, kedai burger. Dia baru lancarkan burger dia, nama apa dah saya lupa dah. Dia target maklum 1 bulan, kalau tak silap hak saya baca tu sebulan 1 juta biji burger terjual. 1 juta. Bayang kalau sebiji dia untung 5 pound sudah. Sebiji untung 5 pound. Maklum kali dah 1 juta. Maklum kali lah orang dapat banyak mana? Mesti tak tahu nak sebut. Pasal banyak sangat. Kan? Maknanya banyak lah. Dia bukan takat burger, dia ada kelang lain, kelang minuman dan sebagainya. Mudah lagi. Kalau maklum tengok kok Bertam tu dia naik kereta Rolls Royce color biru. Rolls Royce color biru. Lepas tu dia ada motor besar apa lebih kurang. Mudah lagi 30-an. Lebih kurang tu 30-an. Kaya. Satu orang lagi hamba Allah duduk di jarak atas. Dia ni duk buat apa? Dia toki jentayu gas. Masuk dalam berita harian kok baru ni yang dia bawa budak-budak sekolah, dia sponsor budak sekolah naik helikopter pusing kot Langkawi. Nak naik tu pun seorang 200 19 orang dia sponsor. Budak-budak tu naik helikopter pusing kot Langkawi. Saya pun teringin nak naik kak. Dia kata seorang 200. Allah, biar aku makan ikan siakap kenyang 2 malam. Naik 200 pusing apa semua tu dah. Kaya maklum. Dia muda lagi tak kahwin lagi. Umur dalam 30-an, awal 30-an tak kahwin lagi. Maklum ada siapa-siapa anak tak kahwin boleh saya nak kira bagi. Maklum penyumpa dia lah, jangan pakai saya pula. Tadi orang kata ejen kahwin pula dia ni. Jadi kaya. Ada sekalanya maklum, hari tu saya balik kuliah saya beli burger. Beli 3 biji. Lepas tu saya nak bayar. Cik Lah burger Padang Menora tu, tang traffic light Padang Menora tu, Cik Lah. Cik Lah kata, Ustaz tak payah bayar. Ada orang bayar. Siapa bayar? Tengok-tengok rupanya orang jarak atas, Firdaus nama dia. Firdaus. Dia duduk buat gas di Padang Serai. Tiap-tiap hari dia akan agihkan kepada siapa-siapa yang lalu kot tu, yang berkehendak, yang teringin nak pergi ambil. Dia tiap-tiap hari dia akan agihkan ikan temenung. Sehari 500 kilo. Sehari 500 kilo. Kalau sekilo RM2, kali dengan 500. Kita buat hak busuk-busuk punya harga lah. Burger, ada satu malam tu, dia sponsor. Berapa ratus? 300 biji. Siapa main dalam 300 biji tu, siapa hak beli 10 ke apa, semua free mereka. Jadi maklum doa lah bagi kerap sikit, supaya maklum pergi ikut tu beli burger ke, maklum boleh makan cemeh. InsyaAllah. Pasal apa dia kaya. Ni kata lebihnya orang kaya. Boleh tolong orang. Baik maklum. Dan yang keempat, Islam tidak menggalakkan seseorang menghabiskan hartanya untuk bersedekah sehingga menyebabkan ahli keluarganya
menjadi miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Islam tak galak celah terus benda ni. Ada duit dalam poket 1,000 boleh tabung Raudatul Ulum. Saya renyih dah tuan-tuan pun 1,000. Kan? Tapi tuan-tuan balik guna teriak boleh dalam Facebook. Bukan tuan-tuan sini tempat lain, Zimbabwe. Jadi dicela. Sebab apa? Dalam Quran Allah Ta'ala kata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma di sini maksud dia apa? Dan mereka menginfakkan mimma sebahagian saja. Bukan suruh semua. Sebahagian sahaja. Tapi sahabat tu sampai bagi semua tu, Sayyidina Abu Bakar tu lagu mana? Nak menunjukkan betapa sayangnya mereka kepada agama Allah, betapa tingginya kepercayaan, keyakinan mereka kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas, susah dah maklum, susah. Sahabat Nabi ni Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan dalam kitab Hayatus Sahabah, mengatakan bahawasanya dia pernah mengalami awal-awal tu, zaman awal-awal Islam di Mekah tu, mengalami apa dia? Masalah makanan tak ada. Sehingga kan makanan tak ada ni memberi kesan kepada saluran pundi kencing dia. Sampai tahap tu. Punya teruk eh. Kita punya banyak makan sampai kencing kerak. Sagi kencing, sagi kencing, sagi kencing, sagi kencing, sagi TS, sagi melo sagi ayak ni. Kencing sampai tak berhenti-berhenti. Sampai bengkak kaki-kaki punya banyak makan minum. Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata, awal-awal Islam dulu tu, kami ni sampai tak ada makan. Sampai kalau kencing ni pun Allahu Rabbi punya sakit kesam daripada apa? Makanan hak masuk mai dalam badan kami tu semua makanan hak tak boleh pakai untuk tubuh badan. Kira makanan ni beda boleh makan lah. Hilang dahaga gitu saja. Sampai satu ketika dalam riwayat lain kata dalam perang. Dalam perang waktu perang tu maklum bekalan makanan habis. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada pada ketika itu hanyalah daun-daun yang ada sikit-sikit duri pada dia. Kita kata daun dia hak tajam-tajam. Maka dia ambil daun tersebut dan dimakan. Pasal apa? Kalau tak makan mati. Tak makan mati. Bila mana kami makan bersama dengan Nabi ketika tu. Nabi pun makan. Menyebabkan mulut kami ni pecah-pecah berdarah habis. Apabila kami qada hajat berak, ketika itu najis kami keluar bulat-bulat. Yang pertama kerah ni sebut dalam riwayat. Bukan saya nak lulak Dalam riwayat kata, bila mana qada hajat, yakni bila mana buang air besar, yang pertama najis tu kerah. Barangkali sembelit kot. Yang kedua, taik tu bulat-bulat macam tiap kambing. Maknanya apa? Tak boleh nak hadam elok makanan tersebut oleh perut. Maklum agak-agak saja-saja duduk pitelan pokok serai tak belakang rumah. Kut lah nak try tengok belakang ni ada agak pokok serai ni. Banyak ni belakang rumah dia ni. Belakang surau kita ni pokok serai dah. Try seorang satu leh tu ya. Esok balik semua mulut berjahit. Betul apa? Pakai pasak sebab makan pokok serai yang tajam. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Nabi SAW. Yang kelima. Seseorang Muslim tidak boleh berwasiat melebihi 1/3 daripada harta kekayaan kecuali jika dipersetujui oleh warisnya. Hak ni saya tak mau oleh maklum pasal bab faraid saya tak pandai abang tu terang. Ni kita akan panggil Ustaz Fazil Tahir main duk cerita faraid ni. Kerana dia benda yang cukup rumit. Baik. Yang keenam, seseorang Muslim tidak boleh berkata tidak ada masa untuk beribadah atau melakukan amal kebajikan. Bahkan pada bila-bila masa sahaja dia hendaklah beramal untuk mengejar darjat kedudukan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Yakni perbuatan yang dicela oleh syarak, dia kata minta maaf saya tak ada masa nak mengaji, saya tak ada masa nak sembahyang, saya tak ada masa nak baca Quran. Maka ini benda yang dicela oleh syarak. Sedangkan sahabat Nabi hidup dalam penuh kesusahan, ada masa mereka berbakti pada agama, ada masa mereka berbakti kepada keluarga, ada masa mereka berbakti pada diri sendiri. Dua. Baik. Yang ketujuh.
segala amalan yang diniatkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala sekalipun merupakan amalan sehari-hari. Yang ni amalan sehari-hari, amalan apa? Amalan yang harus. Makan, minum, tidur tu benda-benda harus. Bukan wajib tidur pun. Wajib tidur ada tak orang kata wajib kena tidur, siapa tak tidur dosa? Hai jarang. Kan? Jadi benda harus, makan, minum, pakai dan sebagainya, benda harus. Sekiranya diniatkan benda-benda itu untuk mencari redha Allah. Aku makan supaya badan tenaga boleh sembahyang. Aku minum hilang dahaga, badan bertenaga boleh beribadah. Aku pakai pakaian menutup aurat, nak jaga perintah Allah, dapat pahala. Tu benda harus tu. Tetap dikira sebagai ibadah yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikira ibadah. Padahal asalnya adalah benda harus. Tapi bila diniatkan kerana Allah, maka dia dikira dan nilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bismillah pun jadi ya. Bismillah. Ni hukum dia, perbuatan dia harus. Saya ubah barang ni harus. Tapi kalau saya kata bismillah, ubah dok tang ni. Ibadah dah, kira ibadah. Orang telefon tak jawab pun tak apa biar pi dia bunyi gitu. Memang handphone tu orang buat supaya dia bunyi. Tak payah angkat, biar pi. Tapi biar bismillah. Assalamualaikum. Ya Datuk. Oh saya jadi Perdana Menteri ya. Terima kasih. Contoh. Jadi jawab bismillah. Nak minum, hukum dia harus minum. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Harus. Tapi saya bismillah, saya minum. Ibadah dah. Ibadah. Satu dapat fadilat bismillah. Yang kedua niat minum apa? Hilang dahaga. Bila dahaga boleh hilang dahaga boleh mengajak. Maka dapat pahala. Nampak? Maklum masak. Tu masak tiap-tiap hari tu boleh pahala cemeh tu. Kalau niat betul. Ni masak ni pasal lelaki tu balik dihingat. Habak kata niat kata lelaki balik hingat. Tak boleh apa. Biasa ada niat gitu. Biasa. Subhanallah. Tak biasa. Subhanallah. Masya Allah. Al-mar'atu salihah. Jadi waktu duduk ni tu, ni nak buat ni, nak bagi suami makan. Satgi dia balik lapang. Satgi dia ada tenaga. Dia boleh mayang jemaah. Boleh pahala dah tu. Waktu duduk buat tu boleh pahala dah. Kita pergi kerja. Kerja saja-saja pergi kerja. Semata-mata nak gaji, memang dapat gaji, tak dicela pun, ambil lah gaji tu. Benda boleh ambil, harus hukum dia. Tetapi kalau ditambah dengannya, aku dapat gaji ni, aku nak bagi mak pak aku sikit, nak bagi anak pinak aku makan benda hak baik-baik, isteri aku pakai minum mahal elok-elok, boleh pahala. Sepanjang pekerja tu boleh pahala ibadah. Baik. Yang ke-8, yang terakhir. Yang terakhir membelanjakan harta kekayaan untuk memberi kesenangan kepada isteri dan anak-anak adalah lebih baik daripada bersedekah kepada orang lain untuk mendapat pahala, sedangkan kaum keluarganya terbiar dalam kesusahan. Jadi Islam meletakkan orang yang terdekat itu lebih aula ataupun lebih afdal. Ada orang dengan kawan dia berjamu, kawan dia makan sedap-sedap strizo pizza. Dia mana tu? Bandar Perda. Tapi dengan isteri dia dengan anak-anak dia bagi apa? Buat balik toge krim dengan apa? Dengan bihun hak tak kendam ni. Kita makan bihun dah. Zuhud. Padahal dia keluar tak sat ni, dia hentam dah lamb chop, chicken chop, apa crocodile chop, apa elephant chop, semua chop-chop dia bagi dah. Maka itu perbuatan yang tidak sepatutnya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW jaga ahli keluarga baginda, dan Nabi bagi juga kepada orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Sambung pada hadis yang ke-8 insya-Allah pada hari Ahad nak main ni. Dalam jadual Ustaz Rembo dia main dah mari ni. Jadi saya ganti pada hari Ahad ni malung. Kita baca hadis yang ke-8 dan yang ke-9 insya-Allah. Jadi yang ke-8 tu cerita pasal Abu Hurairah. Kita tengok bagaimana sahabat Nabi Abu Hurairah
apa yang dia lalui awal-awal dia masuk Islam, dan ada juga babak-babak dia lapak dalam hidup dia. Dan ada babak-babak yang kita panggil sweet memory. Nah, kenangan manis dia dengan Nabi SAW, terutamanya dalam bab makan. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kuliah duha kita bulan 12 berjalan selepas berbincang. Jadi bulan 12 kita berjalan kuliah duha, maghrib tak jalan. Mayang maghrib ada lah. Tak hidup kata mayang maghrib tak ada pula bulan 12. Nah, kuliah duha mayang maghrib ada. Kuliah duha ada, kuliah maghrib saja tak ada, kita cuti. Dan bulan 12 juga kita start balik kuliah kita di kompleks sana noh. Kita start balik memandangkan kita tengok ada juga pondok-pondok yang buka kuliah duha. Cuma pelajar saja yang tak boleh ada. Adapun orang luar boleh mai. No? Jadi nak mai sini pun boleh, nak mai sana pun boleh. Ikut kesesuaian dan yang mana kita nak pergi lah. No? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk terus berada di atas jalan kebaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.